Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua adik penyelidik daripada Universiti Malaysia Kelantan. Nama saya Muhammad Saufi bin Cik Rusuli, Teknologis Doktor lah, Muhammad Saufi bin Cik Rusuli. Ketua penyelidik bagi geran FRGS 2019 lah, iaitu geran yang berkaitan dengan Clean Liner City, kebersihan bandar. Dan bersama-sama dalam Google Meet pada pagi ini saya kenalkan Profesor Madya, Dr. Noraini Mustafa, Cik Syaza Syahirah adalah kita punya researcher lah. Researcher lah, dia adalah PA lah kepada kami semua. Comel, single lagi. Dan grup kita yang lain daripada luar, universiti luar, selain pada sebab geran ni geran UMK, saya invite pendidik daripada luar juga, Doktor T, belum TS lagi ya Sheila? Belum. Belum. Doktor jugalah, Dr. Nur Syahila Ibrahim. Yang tak dapat bersama-sama kita ada Dr. Jati Kasuma daripada UiTM Sarawak dan juga Dr. Anis Amira lah, dia pensyarah UMK juga. Dia merangkap pengarah ISME lah yang baru dilantik, jadi dia quite busy lah. So kami inilah sebenarnya yang menjalankan sesi interview ni sebenarnya. Okey, ada apa nak tanya-tanya pasal minta perkenalkan Encik Wan, perkenalkan diri kalau saya setting untuk soalan tu. Okey, saya nama penuh Irwan Effendi lah. Saya selaku Timbalan Pengarah di Jabatan Landscape Majlis Bandar Ipoh. Oi. Jadi setakat ni baru 7 tahun berkhidmat dengan MBI ni. Jadi saya akan jawab dalam kapasiti 7 tahun tu saja. Comel lah tu. Comel dah. Comel dah. Okey. Alhamdulillah kita dapat timbalan pengarah hari ni. Alhamdulillah. Terima kasih timbalan pengarah. Ada. Okey, basically ini adalah soalannya lah. Okay. Soalannya saya rasa Cik Iwan pun dah dapat soalan kan? Saya ada go through soalan tu. Cuma saya akan cuba jawab lah apa orang kata yang mana saya boleh jawab, saya jawab lah. Okey, tak apa. Kawan-kawan saya yang ada, PM Dr. Noraini, Syaza, Cik Syaza akan menjadi pencatat lah. Dia akan catat apa-apa yang mungkin kita terlepas dan sebagainya, instead of kita record. So mungkin ada juga soalan daripada Dr. Sheila pun boleh tanyalah. Kita akan cuba tarik Cik Iwan kepada soalan apa yang kita nak, dan kalau kita rasa okey, dan kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya lah. Okey. Okey. Tadi kan kata nak minta perkenalkan diri dulu. Ya, okey. Alright, teruskan. Teruskan PM Dr. Noraini. Tak ada. Tadi kan kita nak minta. Okay, this is I think my first time lah jumpa secara non face to face, dan juga tak pernah jumpa pun secara face to face dengan Encik Irwan Effendi. Okay, so thank you very much for joining us this morning. So we will have a very santai discussion saja, jangan risau. Sebab ini adalah salah satu daripada, itulah kami dah rasa macam tertangguh lama disebabkan oleh PKP dan macam-macam perjalanan untuk kita dapatkan data seterusnya. Actually sebelum daripada ni kita dah pergi ke Kuala Lumpur dan juga kita pergi ke Kuala Terengganu untuk collect data lah. Jadi kita nak kumpulkan untuk menyiapkan geran kita ni. Saya pula jadi cakap panjang. Jadi Cik Irwan tu saya yang introduce ni. Okey, tak apa. Itulah. So Cik Irwan dah ada 7 tahun dah di bahagian landscape ya? Landscape, ya betul. Dan bahagian landscape. Sebelum ni ada pengalaman daripada tempat lain ke? Ataupun memang terus fresh grad terus masuk ke? Betul. Saya fresh grad terus masuk ke MPI.
Oh, baru 30 lah umurnya. Lebih kurang lah. Tempat congak tu. Congak itu tukang tilik yang main-main. Tukang tilik diraja tu. Oh, ini tukang tilik juga main. Tilik apa? Okey. So, mungkin ada apa-apa daripada interviewer yang lain nak tanya apa Cik Irwan? Tak ada apa kot. Boleh lah. Okey, tak apa. Nanti kan as we go along, mungkin ada apa-apa yang kita nak tanya, kita tanyalah. Kita Cik Irwan, kita sembang santai saja ya. Ya, boleh. Okey. Cik Irwan bekerja ke hari ni? MBI dah start bekerja ke? MBI ikut kan daripada awal PKP hari tu, dia dah salah satu dia ada essential service. Macam Jabatan Landscape. Macam Jabatan Landscape ni dia bahagian pembersihan rumput-rumput apa semua tu. Jadi kita masih beroperasi, bukan macam biasa, dia secara minimum lah. Secara bergila-gila ke macam mana? Ada yang bergila-gila. Itu yang kita dapat maklum daripada MBI yang mereka pun sebahagian daripada frontliner juga pada masa PKP berlangsung. Sebab tu saya expect that Majlis Pemadaran Muar dan juga Majlis Bandaraya Muar dan juga Majlis Bandaraya Melaka pun membuat perkara yang sama. Sama, mesti sama. Masih sama. Jadi yalah, saya pun frontliner juga. Jadi kita faham lah kan. Kita dia frontliner ni. Okey, yang lain ada kita boleh start slow along the way. Okey, untuk pengetahuan Cik Iwan, grant ni hanya setahun setengah ya. Okey, setahun setengah. Dan menjadi keperluan kita lah untuk kita siapkan fasa temuduga ni lah, sebab kita selepas daripada MBI kita ada 2 lagi temuduga, MBM, Majlis Bandaraya Muar dan juga Majlis Bandaraya Melaka. Okay. So kita akan cuba selesaikan lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat secara umum objektif temubual ni adalah untuk kita melihat green practice, green environment practice terhadap kebersihan bandar. Okay, kebersihan bandar. So kita pun faham yang konsep ataupun definisi green ni sebenarnya berbeza di banyak tempat lah, di banyak tempat. Dan bagaimanakah ia led kepada satu-satu orang kata kesinambungan sustainability ni of green environment. So soalan yang pertama, throughout your knowledge, okay, based on your knowledge lah, could you explain to us, boleh tak terangkan how successful is the green environment practice toward clean liner city? Okay, menjawab soalan tu, setakat ni kita, kalau saya jawab daripada segi konteks Jabatan Landscape lah. Kita sebenarnya memang setiap tahun kita ada KPI untuk menanam pokok teduhan ni lah. Untuk menanam pokok teduhan, iaitu sebanyak minimum 1000 pokok setahun kita kena tanam pokok. Jadi kebiasaannya kita memang capai lebih daripada tu. Biasanya dalam 3 atau 4000 pokok setahun yang kita berjaya tanam, pokok teduhan ya. Cuma kesan dia selepas itu, apa yang saya boleh nampak dari segi kualiti udara di Ipoh ni lah. Dari segi kualiti udara, orang kata dari segi kehijauan di Bandar Ipoh ni, dari segi kebersihan saya ingat saya tak sure macam mana dia menyumbang kepada kebersihan. Cuma dia dari segi kualiti udara tu dia memang ada improvement lah sepanjang kita buat penanaman ni lah, penanaman pokok ni. Okey, itu kira yalah dari segi orang kata dari segi praktikal ataupun teknologinya, bila dah tanam pokok tu maksudnya you akan ambil dia punya temperature dan sebagainya lah kan? Ya, betul. So maksudnya dari segi dari definisi ataupun interpretation pihak MBI toward soalan nombor 1 ni is successful lah green environment practice tu. Okey. Cumanya
Sekarang ni pun MBI ni dia ke arah bandaraya rendah karbon tau. Jadi sebenarnya penanaman pokok tu memang banyak menyumbang ke arah rendahnya karbon. Memang kita ada ambil bacaan karbon, dia semakin kelihatan menurun lah bacaan karbon yang ada di Ipoh ni, dalam udara di Ipoh ni lah. Bacaan karbon berkala berapa lama tu? Saya ingat dalam 2 bulan sekali, sebab yang akan manage untuk ambil bacaan karbon ni sebenarnya bahagian perancang bandar. Jadi kita collaborate dengan Jabatan Perancang Bandar. Jadi kita telah set requirement untuk menanam pokok tu macam mana, di kawasan mana, dari segi jenis pokok apa yang ditanam. Itu semua kita ambil kira lah, main peranan lah benda tu. Dan kita juga dengan atas inisiatif Jabatan Landscape, kita telah bina satu sistem iaitu yang dinamakan Easy E3. Sistem ni sebenarnya sistem inventory pokok. Jadi sebenarnya selain itu juga dia selain inventory, dia juga ada satu sistem pemantauan pokok. Jadi sekiranya ada pokok yang berpenyakit dan sebagainya, kita akan cepat tahu daripada sistem lah dan kita akan ambil tindakan seterusnya lah. So kalau macam tu maksudnya green environment practice di MBI tu successful lah ya, secara umumnya. So far alhamdulillah lah, successful lah. Macam Cik Iwan, hari tu saya buat site visit ke Ipoh kan. Okay. Adalah beberapa gambar yang saya ambil dan kebanyakan tempat yang saya pergi tu dekat bandar, memang bandar, dekat stesen KTM, KTM, okay. Dekat shop dot dekat bandar dia tu lama yang lama-lama tu kan. Daripada pemerhatian saya, dekat kawasan situ banyak dah pokok yang dah tua, yang dah besar-besar dah tua. Betul. Kan. Betul. Yang tu dia maintain macam mana? Dan yang tadi Cik Irwan kata penanaman pokok target setahun 1,000 pokok minimum. So kalau yang dekat bandar-bandar tu maintain. Yang penanaman baru tu dekat mana pula? Dia macam ni. Saya rasa kalau kawasan KTM dan shop lot sekitar tu, itu kawasan pekan lama kita panggil kalau kat Ipoh ni. Jadi kawasan tu sebenarnya pokok-pokok di kawasan pekan lama tu sebenarnya dah digazetkan sebagai pokok warisan. Yang besar lah kan. Jadi pokok-pokok kat situ sebenarnya kita tak boleh tebang, kita just maintain je lah. Kita nak kekalkan macam mana, sebab dia ada, setiap pokok tu ada sejarah dia sendiri. Di Pekan Ipoh lah. Kalau yang penanaman saya cakap tu 1,000 pokok teduhan tu, dia termasuk kawasan perumahan yang baru dibangunkan, dan juga penggantian pokok. Kalau ada pokok yang mati, biasanya di area pekan ni memang kita dah penuh dah pokok. Biasanya kita akan ganti ke sekiranya ada pokok tu penyakit ke ataupun tumbang ke dan sebagainya lah. Okey. Yang lain ada ni tak? Okey, untuk soalan yang kedua kita tengok sanitarian, iaitu kebersihan, polisi, kualiti udara, ruang awam ataupun kalau kita katakan sebagai parking lah kot, public space waste, buangan, pencemaran karbon, sistem peperaitan dan sebagainya merupakan contribution kepada kesan kerosakan kepada green environment tu. Jadi sebagai seorang yang expert lah, 7 tahun kita boleh kira sebagai expert lah. Boleh tak terangkan sedikit, uraikan sedikit bagaimana elemen-elemen ini dia relate antara satu sama lain yang menyebabkan kepada kerosakan ni. Adakah kebersihan itu, ketidakbersihan yang sepatutnya bersih itu dia banyak efek kepada green environment, ataupun yang mana, carbon emission ataupun yang mana? Okay. Kalau dari segi landscape-nya lah, biasanya kalau satunya, saya ingat dari segi polisi tak ada masalah lah.
polisi kerajaan kita boleh maintain untuk green tu. Cuma dari segi orang kata satu sikap individu tu lah, satu sikap individu, satu lagi apa nama ni, operasi kedai-kedai ni pun banyak memberi efek kepada kita punya greenery system ni lah. Cuma salah satu contohnya bila kat Ipoh ni sebenarnya banyak tempat pembuangan sampah haram tu. Maksudnya waste lah. Ya, waste. Unauthorized waste lah. Yes, dia orang just kadang-kadang dia orang buang bawah pokok apa semua tu kan. Jadi bila seorang buat ramai yang mengikut ni, jadi dumping ground situ kan. Apa jadi nanti mama off kan. Jadi sebenarnya kadang-kadang sampah tu kadang-kadang menyukarkan kita untuk maintain satu landscape dan satu kawasan tu, sebab kadang-kadang dia mengganggu juga sistem drainage kita yang ada dekat kawasan tu kan. Jadi kita kena lebih banyak orang kata usaha untuk membersihkan sampah tu daripada kita nak maintain landscape tu lah. Betul. Lepas tu yang lain saya ingat kalau macam shop lot tu kebiasaannya dia orang bila kita bangunkan landscape dekat, biasanya shop lot ni dia akan facing jalan besar kan. Biasanya dekat depan kedai tu kita akan buat kita akan upgrade landscape, kita tanam dengan pokok. Jadi kebiasaan kadang-kadang kedai ni dia orang request untuk tebang pokok sebab kadang-kadang lindung signboard lah apalah kan. Jadi itu sedikit sebanyak orang kata memberi kesan jugalah. Kadang-kadang dia orang tanpa kebenaran MBI pun kadang-kadang dia orang buat penebangan secara haram lah. Jadi kalau daripada situ kita akan compound lah siapa pelaku tu. Kalau tak silap pokok yang ditanam tu dia ikut tarikh lahir dia bila dia ditanam. Ya, kalau berlaku tebang yang secara tidak mendapat kebenaran daripada majlis sendiri, dia akan compound ikut tahun berapa umur pokok tu lah. Ya, kita ikut berapa lama yang kita dah maintain pokok tu. Kalau macam tanam terus tebang, kita akan ikut berapa nilai kita beli pokok tu. So kalau kita tengok through Cik Iwan punya observation kan, dalam faktor sanitarian, polisi, air quality dan sebagainya. So yang mana yang Cik Iwan rasa yang the most, yang paling contribute kepada green environment ni? Sanitary lah. Pada saya sanitary lah yang menyumbang, sangat memberi efek kepada orang kata penjagaan hijau di kawasan Ipoh ni. Sanitarian, yes. Sanitarian ni dia lebih kepada kebersihan. Ya, kebersihan. Kebersihan. Sebab dari segi air ke ataupun dari segi polisi, memang saya rasa memang kerajaan negeri Perak sendiri pun menggalakkan penghijauan bandar-bandar ni. Sultan Perak pun ada announce itu kan? Ya, betul. Yang dari segi saya ingat dari segi sanitarian lah, dari segi kadang-kadang sikap individu tu sendiri kadang-kadang dia mencemarkan sikit lah bandar Ipoh ni. Okey. Kalau ikutkan pandangan Cik Iwan, kalau ikut soalan nombor 4 ni, why people in Malaysia still unaware? Kita tengok masih ada lagi di kalangan masyarakat Malaysia ni yang memang tak aware tentang green practice ni. Dia tahu tapi macam mana dia nak buat tu mungkin dia tak aware. So in fact memang ada yang tak notice. So pada pendapat Cik Iwan macam mana ni? Macam mana apa? Macam mana awareness tu lah di kalangan dari segi awareness tu. Ada tak inisiatif apa macam pertandingan ke? Pertandingan banyak. Kemudian salah satu pelaku tu salah satu program yang kami selalu buat, biasanya kita buat collaboration dengan JLC ke ataupun dengan agensi swasta. Kita ada buat CSR. Kadang-kadang CSR tu temanya tanam pokok. Kadang-kadang ada saya ingat baru-baru ni dan kita ada, bukan baru ni lah, saya ingat dah
tahun lepas lah. Kita ada joint venture dengan Percetakan Nasional. Dari situ kita tanam 1,000 pokok dalam Pekan Ipoh lah. Tapi di merata-rata kawasan lah. Itu salah satu inisiatif kita lah untuk kata nak memberi kesedaran kepada publik tentang pentingnya hijau. Lepas tu satu lagi kita juga ada sewaktu hari setiap tahun kita akan sambut Hari Bandaraya. Biasanya pada bulan Mei lah setiap tahun, dan waktu tu kita akan adakan satu pertandingan untuk rakyat-rakyat kat Ipoh ni untuk join. Dia pertandingan landscape lah, pertandingan laman landscape di rumah-rumah sendiri lah. Maknanya siapa yang nak join tu dia kena isi borang dan kita akan pergi judge tengok dia punya landscape macam mana. Lepas tu satu lagi biasalah gotong royong. Gotong royong tu memang orang kata every month lah kita jalankan gotong royong dengan penduduk kawasan MPKK apa semuanya. So kenapa kita kalau kita tengok masih ada lagi segelintir masyarakat yang masih tidak sedar tentang green practice ni? Atau faktor apa agak-agak ataupun saya rasa itu sebenarnya atas individu tu sendiri kan, sikap individu lah. Jadi sikap tu sebenarnya kita tak boleh nak ubah, kita just buat dari segi orang kata luaran je lah, dari segi untuk kesedaran dan sebagainya. Tapi sedar tak sedar itu atas pada individu sendiri lah. Macam saya perasan lah, biasanya kebiasaannya di kawasan yang luar bandar sikit lah. Luar dia jauh sikit daripada bandar Ipoh ni lah. Kawasan tu kebiasaannya memang memang ada masalah sikit dari segi kebersihan lah. Bukan sikit lah, saya rasa kadang-kadang teruk juga kebersihan kawasan tu. Jadi biasanya faktornya saya pun tak pasti. Sebenarnya sikap individu sebenarnya. Individu lah. Macam MBI buat kempen, program, macam competition tu mendapat sambutan ke daripada rakyat Ipoh? Dapat sambutan. Memang sambutan okey. Cuma yalah dia siapa yang tahu dia akan join lah. Yang tak tahu memang kita ada kalau kita tengok macam Cik Iwan kata masyarakat kampung yang mungkin dia isolate ataupun dia tidak mendapat maklumat yang orang kata apa yang 100% daripada Majlis Bandaraya Ipoh ataupun seperti mana yang di bandar-bandar di daerah dapat ni. Okay. Jadi ada tak orang kata enhance ataupun touching kepada penduduk tersebut, macam ada satu pasukan pergi ke kawasan tersebut dan ada sebenarnya. Kalau macam contoh kalau kita buat pertandingan ataupun gotong royong, memang kita akan collaborate dengan MPKK tau, kita Jawatankuasa Kampung tu lah. Sebelum biasanya sebulan sebelum memang kita akan sekerap bermesyuarat semua, dan Jawatankuasa Kampung tu yang akan kata sebarkan maklumat apa yang kita nak sampaikan lah. Biasanya memang macam tu. Maksudnya maklumat tu sampai lah, betul lah atas individu. Maklumat tu sampai, ya. Atas individu. So faktornya individu sendirilah. Dia kebanyakan kes yang saya nampak dalam MBI ni biasanya kawasan macam saya cakap tadi lah, dumping ground haram ni memang banyak sangat. Bila seorang start, semua orang akan start buang sampah situ. Last-last dia orang komplain pada MBI pergi clean, pergi bersihkan 2-3 lori sampah tu, then seminggu lepas tu jadi balik. Biasa sampah apa tu Cik Iwan? Sampah besar-besar macam sampah ke yang harian punya? Sampah harian, sampah rumah ni lah. Domestik ni. Lah kan? Sampah domestik. Itu memang memang teruk lah. Yang kenanya MBI. Dia orang buang sampah secara berjemaah. Itu je. Dia bila datang orang start, yang lain follow belakang. Tak boleh sembahyang jemaah, dia orang buang sampah jemaah. Okey, soalan yang kelima, ada tak ini orang kata apa assessment standard untuk green environment towards cleanliness city dekat MBI ni? Kalau ada satu standard tu, boleh tak namakan standard assessment apa yang diguna pakai? Untuk mungkin untuk melihat dari segi indeks kebersihan ke ataupun macam mana? Ada tak satu standard sistem?
Saya tak pasti sebab saya kena refer dengan Jabatan Perancang juga. Cumanya setiap pembangunan landscape di kawasan Ipoh ni kita tertakluk dengan rancangan kawasan khas Ipoh ni. Ini khas untuk kawasan Pekan Ipoh. Apa-apa pembangunan landscape di kawasan Ipoh ni kita akan mengikut kepada rancangan ni, rancangan khas ni. Dan juga untuk keseluruhan Ipoh, kita guna pakai rancangan tempatan Ipoh ni lah. So ikut standard sendirilah. Ini standard ni kita based on JLN, kita based on Jabatan Perancang. Kita combine sebenarnya. Okey, maksudnya MBI tidak ada satu pool sistem untuk cater dari segi kebersihan, dari segi kualiti udara. You ada sistem lah. I mean satu sistem lengkap yang melihat keseluruhan faktor emission, carbon emission, waste, drainage system dan sebagainya. Towards the end dia akan pool menjadi satu significant number yang boleh declare sebagai katakanlah 97% MBI adalah berada di dalam tahap yang sangat bersih. Tak ada? Tak ada. Belum ada lagi. Okey. Yang tu soal jawapan yang kita nak. Sebab towards the end sebenarnya hasil daripada kajian kami ni kami akan develop ataupun propose satu standard assessment system untuk digunakan untuk semua sekali majlis bandaraya ataupun majlis pembandaran di Malaysia. Sebab itu yang kita nak kutip data ni sebenarnya. Okey. Alright. So soalan yang ke-6, dalam konteks tak apa, Dato' saya dah keluar sekejap. Dalam konteks kita di Malaysia ni, pada pendapat Cik Iwan, apa faktor yang perlu ditekankan? Faktor that need to be addressed. Maksud faktor macam mana tu? Faktor untuk apa? Faktor sanitarian, polisi, soal berbalik kepada soalan nombor 2 tu. Okey. Kita nak tahu yang mana yang perlu tekankan, yang paling berat sekali. Satunya saya ingat dari segi penguatkuasaan undang-undang lah, saya rasa. Penguatkuasaan undang-undang. Maknanya itu masuk bawah polisi ke macam mana? Polisi, yes. Saya rasa penguatkuasaan undang-undang tu kena lebih tegas lah sebenarnya, sebab bila tak ada benda tu, rakyat saya rasa memang ambil mudah sangat dari segi soal kebersihan, dari segi tanggungjawab sosial terhadap kita punya aset-aset yang MBI dah invest untuk bagi kemudahan kepada diorang kan. Itulah saya ingat penguatkuasaan undang-undang tu. Itu sebenarnya. So far kalau kita katalah MBRI dia punya apa yang kita panggil pegawai-pegawai buat rondaan, tiba-tiba quoted kita kata ni lah yang membuang sampah ataupun adakah kita ada tangkap ke, kenakan kompaun? So far macam manakah pelaksanaan penguatkuasaan itu dijalankan? Pernah tak kita sampai kompaun ataupun sampai bawa ke penjara dan sebagainya? Penjara tak ada lagi lah, cuma kita tindakan kompaun tu memang kita kerap buat. Kompaun siapa yang didapati bersalah untuk buang sampah haram ni, kita kompaun sebenarnya. Cumanya ialah penguatkuasaan tu dia ada sedikit orang kata ialah kalau biasanya siang kita senang lah buat pemantauan, kalau malam-malam tu memang susah sikit lah. Sama juga dengan pembakaran terbuka semua kan, kalau dia buat malam kita tak dapat nak. Masalah ni manusia tidak pernah merasa berdosa melukai alam ni. Ya betul. Kan? Sebab kadang-kadang alam itu sendiri kan, alam tu makhluk juga. Sebagai macam juga, macam pokok, binatang dan sebagainya. So kalau kita rosakkan sebahagian daripada makhluk tu, makhluk Allah ni, binatang pun tak boleh hidup. Kita apatah lagi, air sungai tercemar dan semuanya menjadikan kita kata alam ni bukan satu tempat yang selesa untuk didiami. Betul. Saya ialah itulah yang kita terpaksa
terpaksa kita kata terpaksa pasakkan kepada generasi kita, terutama kali anak-anak. So mungkin lepas ini kita rasa hendaklah ada satu mungkin kesedaran persekitaran ke sebagai subjek dalam kelas bermula daripada tadika lagi. Betul. Saya rasa kan kesedaran sivik, kesedaran tentang undang-undang jalan raya, kesedaran tentang memelihara alam. Saya rasa benda-benda tu maknanya back to basic pendidikan awal. Betul. Itulah. Kita pun boleh tengok hikmah PKP ni. Kira kualiti udara cantik seluruh dunia kan. Sungai pun makin bersih. Kemalangan jalan raya pun kurang. Ya, betul. Pollution pun kurang. Itulah. Hikmah daripada Allah. Tengok cara Allah menangani satu kan. Manusia pun tak ada korban dengan cara alam semua jadi bersih dan sebagainya, semua orang senang hati lah. Betul. Hikmah lah sebenarnya, alhamdulillah. Okay, so far so good saya rasa. Okay, kita pergi kepada second part kan. Itu kata kita selepas santai je sebenarnya, bukan ada apa. Soalan memang yang nak terjemah pun pening kepala juga ni yang buat soalan ni. Baca pun jenuh. Itu pasal. Kecak kepala. Okay, second part of interview ni, we are going to discuss about the implementation, lebih kepada implementation of green environment practices towards Green Liner City lah, ke arah bandar bersih ni. Lebih pada green environment towards Green Liner City ni. So in your opinion, does the awareness, adakah kesedaran tentang green environment di kalangan komuniti tu memberi kesan kepada social norms? Okay, adakah dia relate dengan green practices by local authority ataupun MBI itu sendiri? Macam mana soalan tu? Saya tak. Awareness, adakah awareness green environment awareness di kalangan komuniti itu memberi kesan kepada social norm masyarakat? Social norm masyarakat, dan adakah ianya relate dengan apa yang dipraktikkan oleh MBI tentang green environment ni? Social norm. Sebenarnya memang ada juga kita punya usaha-usaha penghijauan bandar kita ni yang mendapat orang kata sokongan yang banyak sebenarnya. Ada yang kebanyakannya memang menyokonglah, memberi sokongan terutama kalangan orang kata NGO. Dia orang ni memang banyak, kadang-kadang dia orang sendiri pun akan fund kepada MBI ni untuk membangunkan sesuatu pembangunan landscape di satu kawasan tu. Jadi pada saya memang hanya segelintir sahajalah yang orang kata dia punya efek tu still macam tak ada apa dekat dia orang ni. Dia orang tak rasa apa pun kan. Bila MBI buat macam ni, dia orang macam tak ada efek apa-apa pada diri dia orang. Tapi kebanyakannya memang ada kesan. Dia orang sendiri pun kadang-kadang turun padang untuk join dengan MBI apa semua. Jadi saya rasa memang memberi kesan apa yang kita usahakan ni, memang memberi kesan dan menepati lah apa yang kadang-kadang penduduk Ipoh ni nak sebenarnya. So maksudnya MBI, misi MBI untuk dalam praktis green ni diterjemahkan dalam bentuk aktiviti dan juga orang kata kelakuan lah kepada komuniti setempat tu. Jadinya yalah, maksudnya kita kata jangan buang sampah merata-rata, buang sampah terus compound. Jadi komuniti akan alert macam sekarang lah PKP sekarang, jangan keluar rumah. Semua duduk dalam rumah dan sebagainya, beli secara online. Jadi SOP ataupun orang kata perkara-perkara yang dipraktikkan tu, yang diarahkan tu, maksudnya komuniti satu tempat ataupun secara keseluruhannya tu berubahlah mengikut cara pengurusan green practice by MBI lah. Setakat ni banyak yang kita akan tengok kesan tu kadang-kadang
pada waktu tu je kadang-kadang tu. Ada juga yang macam tu kan. Kesan je untuk jangka masa panjang dia akan jadi balik kadang-kadang tu. Faham tak? Okey, boleh bagi contoh tak kesan jangka pendek dengan kesan jangka panjang sedikit? Okey, kalau kebiasaannya saya bagi contoh program gotong royong MBI yang biasa memang tiap-tiap bulan MBI buat. Kebiasaannya dalam tempoh sebulan tu memang kawasan tu dia akan bersih. Memang bersih. Penduduk kat situ pun dia orang akan well behave kan, ikut pada apa yang kita sarankan. Tapi lama kelamaan kalau dia biasanya kita akan dia ada rotation gotong royong ni untuk sampai ke sesuatu kawasan tu balik dia makan tahun juga lah. Sebab setiap bulan kita akan berbeza kawasan. Jadi bila next time kita katakan gotong royong dia dah tak macam keadaan yang asal lah. Faham? Okay, Iwan, saya boleh tanya tambah tak? Instead of kita, dalam inisiatif kita untuk membiasakan social norm, maksudnya awareness dan dikata nak cuba mengajar mereka mendisiplinkan diri supaya sayangkan alam ini. Dan kita buat, kata MBI telah mengambil banyak inisiatif. Ada tak kita tengok masyarakat tu yang apa yang kita kata bounce back, maksudnya masyarakat yang memberi efek yang negatif, contohnya macam bakar tu sampah, ada tak yang jenis-jenis macam tu? Ada sampah. Ada. Kebiasaan. Macam Terengganu juga bakar tu sampah. Ada bakar tu sampah tu. Kadang-kadang dia orang ada tak keadaan masyarakat yang macam tu, yang memberontak maksudnya daripada akur kepada kehendak polisi, MBI dan sebagainya. Ada tak? Ada. Saya rasa mana-mana tempat pun ada. Okey, so apa tindakan yang seterusnya kalau kita nampak yang ini kita panggil apa kita vandalism dah tu. Vandalism. Biasanya memang kita akan tangkap lah. Kita akan charge satunya tengok kepada kesalahan. Ada yang kebanyakannya kita compound je lah biasanya. Memang kita akan compound. Kalau kita dapat pelakunya lah, kalau kita dapat buktikan dia tu bersalah lah. Compound dia tu compound tu, yalah, compound tu bagi kita adalah kita kata penalti yang paling rendah lah. Ya, betul. Bagi mereka pergi rehat dalam lokap sekali, tengok. Itu bukan bawah kuasa, itu bukan bawah PBT tu. MBI buat lokap, MBI pula ada. Kita tak ada kuasa nak tangkap orang ni, tak ada. Saya rasa mungkin itulah macam Cik Iwan kata tadi, dari segi polisi dia lah perlu ditambah baik. Sebab saya tak pasti, mungkin Cik Iwan ada satu ada buat observation di overseas mungkin sampai ke tahap tangkap dan lokap. Dibicarakan tu biasa. Banyaklah kita tahu, mungkin you ada experience masa pergi overseas dan sebagainya kan. Ni just cross into my mind sajalah. Okey, untuk soalan second part ni, okey. Soalan kedua Okay. What do you think as a leader, officer, yang person in charge lah, Cik Iwan ni, the current adopted green practice should be improved, and what will be initiative to improve the current adopted practice? Okay. Kalau untuk improvement lah yang sedia ada ni, itulah macam saya cakap tadi, sebenarnya dari segi pihak MBI, saya rasa apa yang kita initiatekan buat masa sekarang ni sebenarnya sangat-sangat baiklah, sangat-sangat memberi kesan kepada komuniti Ipoh ni. Cumanya sebenarnya berbalik kepada sikap individu. Kadang dia orang tak boleh nak ada setengah individu lah yang tak appreciate benda ni. Saya ingat lebih kita kena, kalau nak improve pun lebih kepada penekanan orang kata dari segi compound kan. Sebab sekarang ni kita hanya ada kuasa untuk mengcompound. Dari segi compound tu, bila saya tengok balik nilai-nilai compound tu, dia tak memberi sangat, orang kata sudah ketinggalan zaman kesan kepada pelaku tu. Sikit sangat. Contoh macam orang buang sampah RM50 je compoundnya. Kalau dia buang sampah selori, compound RM50.
Satu lori kurang-kurang RM50,000. Baik dia buang sampah kat situ je biar ambil air kutip semua kan. Betul lah. Betul. Dari segi nilai compound tu saya rasa kena ada sikit kenaikan ke macam mana kan. Kena semak balik semula. Kena semak semula, ya. Betul. Saya juga ada juga memerhatikan katakanlah tanah milik individu. Kemudian tanah milik individu. Daripada individu bersempadan dengan individu yang lain. Selalunya masalah-masalah ni apabila dia berada di perenggan di antara dua individu tu. Tang situ tidak ada orang yang nak tolong bersihkan. Contoh dia rumah ada pagar kat luar pagar. Kemudian ada jalan. Jadi bila di luar daripada pagar itu yang kadang-kadang ada sampah, ada rumput lah, ada segala-galanya dengan longkang pula di luar. Jadi tak ada siapa yang nak ambil inisiatif, nak tunggu bandaraya atau nak tunggu majlis daerah. Yang tu yang sangat-sangat saya rasa awareness juga kita nak pergi tengok kita kena call for awareness macam mana nak bersihkan. Saya rasa sekarang ni masyarakat, ahli masyarakat tu sudah menjadi individualistik di mana sempadan tanah awak kisah. Kalau sama-sama kisah tak apa. Ini sama kisah. Itulah dia. Dia sama je situasi macam kat Ipoh pun macam tu juga sebenarnya. Dia orang kalau even sebelah rumah dia orang pun dia orang tak nak ambil tahu pun. Alih-alih dia orang call MBI suruh clearkan kawasan tu. Nah, untuk kerja dia. Sebab memang sebenarnya core PBT ni ada 3, SLR, sampah, longkang, rumput. Tapi itulah sebelah rumah kadang-kadang ada juga kes macam di Jabatan Landscape ni lah. Dia sebenarnya sikit je problem dia. Kadang-kadang daun pokok tu dia gugur, dia tak ada sampai menyumbat dia punya gutter atas bumbung tu kan. Cuma dia masuk sikit-sikit 2-3 line. Itu pun dia call MBI suruh tebang pokok. Terus jadi macam-macam perangai lah. So ada lagi tak inisiatif yang Cik Wan rasa boleh di improve? Inisiatif satunya saya rasa kita kena banyakkan ni lah dari segi CSR ni, program-program CSR ni sebenarnya kadang-kadang daripada pihak swasta ni kadang-kadang dia orang nak menyumbang ke arah green ni juga tapi dia orang tak tahu caranya. Kadang-kadang kita sendiri kena approach, maksudnya PBT perlulah orang kata approach dengan syarikat swasta ni. Kebanyakan dia orang ni memang ada fund untuk sama ada pembangunan landscape ke ataupun program-program yang bersifat hijau ni, penanaman pokok ke whatever. Dia orang sebenarnya memang ada fund, cuma kadang-kadang dia orang tak tahu macam mana cara nak initiate dengan PBT ke macam mana. Itu salah satu saya ingat itu pun bagus juga kalau kata kita nak improve kan, dari segi improvement lah, dari segi orang kata kerjasama dengan syarikat-syarikat swasta ni. Macam okey, kalau teruskan. Tak, macam mengecat semula bandar kan, mengecat semula bangunan. Itu ada, itu kita pernah buat joint venture dengan Universiti UiTM Seri Iskandar. Itu banyak pihak universiti pun sebenarnya banyak juga kita collaborate. Macam hari tu UTM kita ada buat projek pembangunan landscape dekat Taman Rekreasi Gunung Lang ni. Banyak sebenarnya banyak, cuma kalau ada lebih banyak yang orang kata NGO ataupun pihak-pihak swasta yang sanggup contribute untuk ni, saya ingat itu lebih successful lah kalau kata untuk memberi kesedaran kan. Ada tak fikir inisiatif, satu lagi inisiatif berkaitan dengan broadcast, maksudnya pakai karakter sebagai contoh, PP dengan Papa Zola, macam-macam sekarang kan, yang cuci tangan apa semua kan, karakter PIP dan sebagainya. Ada tak untuk one of the best initiative untuk memberi pendidikan kepada kanak-kanak especially, and then bila mungkin dari segi lagu, mungkin dari segi perbuatan dan perkataan itu boleh menyebabkan bila ibu bapa ataupun masyarakat buang sampah, jadi budak-budak secara tak langsung dia boleh respon. Setakat ni kita tak adalah broadcast yang macam ada karakter-karakter tu kan. Cumanya kebiasaannya memang kita akan broadcast melalui website kita,
kita akan broadcast melalui radio. MBI pun sebenarnya ada radio sendiri. Kita akan broadcast through itulah. Cumanya untuk kanak-kanak tu kita belum ada spesifik apa nama ni, macam karakter-karakter untuk ajar ke apa semua. Kita belum lagi ke situ lah. Ada benda tu lah. Okay. So far so good. Okay. Soalan yang ketiga. Okay. In your opinion, how to ensure that idea of green environment toward cleanliness city ni practicable and highly demand by community? Macam mana untuk pastikan idea green environment, bandar bersih yang telah dipaksikan oleh ditanam oleh MBI ni di dalam masyarakat Ipoh ni sendiri dan dia menjadi satu high demand value tu. Mudah diikuti lah. Mudah diikuti dan orang semua nak ikut. Ada tak subsidi ke apa ke? Subsidi tak ada. Kita tak pernah. Cuma dari segi macam Jabatan Landscape ni, sebenarnya kita ada satu kuota khas untuk kalau macam persatuan ataupun sekolah nak mohon anak pokok bunga, memang boleh minta je daripada MBI dan kita akan bagi anak pokok ikut berapa yang dia request, dan juga baja sekali kita akan bagi, baja, racun semua kita akan bagi. Bagi kat orang tu saja ke? Bagi macam bagi macam tu je. Allah. Maksudnya kena melalui surat kepada MBI lah. Ya, melalui surat. Tapi sebenarnya banyak sekolah yang tak tahu sebenarnya. Betul. Saya YDP sekolah pun tak tahu ni. Ni baru tahu. Tak pokok besar-besar. Kena minta. Kita boleh minta. Kita minta lah pokok bucida beli 5 ke. Bucida. Kat sini mahal lah Pak. Bucida memang mahal. Mana-mana pun mahal. Yelah. So maksudnya idea of green environment ke arah bandar bersih tu mendapat maksudnya apa yang kita bincangkan tadi, community concern lah, maksudnya 3 helai masuk dalam dia punya kata longkang rumah dia panggil MBI untuk tebang dan sebagainya lah Ya. Cuma yang tu sebenarnya ada isu lain sebenarnya. Ayolah, faham. Pokok jiran ke? Pokok jiran. Itu pokok jiran. Pokok jiran yang ditanam unauthorized lah ni. Dia tanam depan rumah. Jadi daun tu ada masuk sikit-sikit. Sebenarnya dia tanam bukan jiran tu. Sebenarnya itu isu dia. Betul lah, itulah dia sebenarnya. So kalau kita tengok daripada perbincangan kita tadi berkaitan dengan pembuangan sampah pun, yang dam tu pun salah satu juga saya rasa macam demand juga, walaupun ialah dia tidak mempunyai satu mungkin proper dumping, tetapi dengan memilih satu tempat dan menghubungi MBI itu untuk mengambil sampah tersebut, mungkin kita katakan sebagai demand jugalah kot, ke macam mana? Dia sebenarnya kebanyakan yang saya tengok, yang saya maksudkan dumping, sebenarnya lori perkhidmatan sampah, lori sampah tu sebenarnya ada di kawasan tu. Cuma dia orang tu dah buang turun-temurun sampah di situ. Siapa tu ya? Atau nama siapa tu? Jadi dia orang terbiasa dengan kebiasaan tu. Jadi dia orang tetap buang di situ walaupun lori sampah lalu depan rumah. Dia dah ada tempat pembuangan dia sendiri yang dia create unauthorized punya. Ya. Tu yang dikata macam kita di Kelantan ada 2 tong besar. Besar, tetapi disebabkan oleh sampah itu melebihi daripada paras tong. Jadi dia letaklah di tepi-tepi. Gitulah gambarnya, sebab dia macam di Kelantan kita tak saya jarang nampak tong industri yang besar tu. Rorobin dia panggil. Yang jenis lori datang terus cakok, lepas tu terus bawa pergi kan. Tak ada yang tu tak ada, sebab sekarang kalau kita tengok seperti mana di Johor, Johor dia telah mendapat pengiktirafan
Pengiktirafan bandar terbersih di peringkat ASEAN. Kenapa MBI dipilih adalah MBI saya dapat daripada bacaan saya declare kerajaan negeri ke apa macam tu, declare bandar antara bandar bersih lah. Betul Okey, PBT terbaik kot. Saya ingat. Sorry? PBT terbaik ke macam mana tu? Saya tak perasan pula PBT terbaik, tetapi dalam surat khabar tu dia kata you practice green dan you plan you ke arah bandar bersih dan you dig very well lah sebenarnya. Sebagaimana Melaka adalah bandar raya terbersih di bawah UNESCO. Okey. Jadi sebab itulah kita pilih Melaka, Ipoh, Kuala Terengganu dan juga Johor. Johor tu Muar ke apa? Muar. Muar mewakili betul. Tapi dan sememangnya Muar sebab buat saya orang Muar sangat bersih. Dia mengikut prosedur dan SOP international. Maksudnya dia macam Singapura, kalau dia buat construction dia akan naik dia punya canvas dia tu. Dan tak ada kita kata batu-batu yang terkeluar daripada canvas tu, dan canvas tu dia akan chop bandar raya bersih tu. Jadi itulah sebenarnya yang idea yang kita nak tu. Okay, good. Soalan yang keempat, kita teruskan dengan soalan yang keempat. Bagaimana untuk pastikan current green environment ni efficiently manage and in line dengan apa yang masyarakat perlukan. Okey. Sebenarnya kebanyakan polisi ataupun pembangunan landscape tu, macam saya cakap kan, kita kebanyakannya based on pada Jabatan Landscape Negara punya guideline. Okay. Jadi bila kita implement tu memang sebenarnya sesuatu perkeliling ataupun sesuatu guideline tu sebenarnya memang dah mengambil kira dari segi teori je memang mengambil kira pandangan public sekali lah. Tapi dari segi praktikalnya bila kita dah implement, dia ada sedikit sebanyak yang orang kata yang tak setuju. Itu biasalah, yang tak setuju dengan apa yang kita lakukan. Dan kebanyakannya setujulah. Dan memang kadang-kadang public expectation tu memang kebanyakannya kita memenuhi public expectation lah, apa yang diorang nak dari segi, saya cakap based on landscape lah. Yalah, kalau kita tengok pun macam bukan setakat Muar, kebanyakan hampir keseluruhan bandar, lorong-lorong gelap ataupun lorong-lorong sempit yang sebelum ini potong, dah ada orang kata kepelbagaian lukisan dinding yang cantik-cantik dan digesekkan. Ipoh ada, saya tengok Dr. Syahila ada gambar. Memang kita turun lah sebenarnya, kita pergi keempat negeri ni kita ambil gambar sebenarnya. Dan saya lihat ada lorong-lorong yang dulunya yang orang kata lorong gelap yang tidak cantik dan takut untuk berjalan dan sebagainya, telah diindahkan oleh MBI dengan cara lukisan dinding dan sebagainya. Jadi sangat menarik. Saya tengok memang cantik lah. Tapi biasalah ada orang kata di satu tempat yang foto itu mungkin, bukan kotor lah, macam adalah sedikit pencemaran sampah, mungkin belum sampai masa lagi untuk MBI pergi bekerja dan sebagainya macam itulah. Iwan? Ya. Okay. Right. So maksudnya green environment practice secara total memang inline dengan apa keperluan dan juga kehendak masyarakat lah kan? Ya, inline, insyaAllah inline. Okay, right. Soalan yang kelima, do you think that Malaysia need a practicable green environment standard? Kalau perlu, kenapa? Kalau tidak, kenapa?
Standard lah maksudnya satu standard sebab kita rakyat Malaysia lah maksudnya kan. Hasil daripada apa nama ni research kita ni, kita nak perkenalkan satu standard, practicable green environment standard, dengan mengambil kira semua standard-standard yang ada dalam negeri ni mungkin berbeza. Kita nak jadikan supaya practicable green environment standard ini akan dimudahkan semua sekali PPT dalam Malaysia ni. So do you think that Malaysia ni practicable green environment standard? Saya rasa memang sangat perlulah benda tu, sebabnya sebagai satu sekarang ni kebanyakan PBT dia orang ni tak ada satu standard pun. Memang tak ada standard pun sekarang ni. Maknanya PBT tu buat macam ni, PBT ni buat macam ni. Memang tak ada standard. Cumanya dia tak tahu macam mana ukuran, orang kata benchmarking dia untuk satu-satu, orang kata menunjukkan bandar tu bersih ke apa semua. Memang tak ada satu standard pun buat macam ni. Saya rasa memang sangat perlu benda tu. Kak Noh ada apa-apa nak tanya Kak Noh? Tak apa, kita teruskan. Okay, so last but not least, is anything else that you want to add? Ada apa-apa yang tambah ke? Saya ke? Ya. So far saya rasa okey kot. Cumanya saya ingat satulah, saya ingat semua PBT perlu ada satu sistem, orang kata inventory untuk pokok-pokok teduhan ni sebenarnya. Sebab melalui sistem tu sebenarnya kita dapat pantau pokok yang mana yang bermasalah, so that kita boleh ambil tindakan yang segera lah sebenarnya. Sebab kita punya sistem ni memang sebenarnya dah yang kita develop sebenarnya, bukan untuk ni. Sebab pengalaman saya menggunakan sistem tu sebenarnya dia sangat membantu dalam kerja-kerja arboriculture semua, memang sangat membantu sebenarnya. Dan kebanyakan PBT tak ada sistem tu. Sistem yang akan monitor pokok-pokok ni lah maksudnya kan. Cumanya itulah, saya rasa perlu ada sistem inventory tu untuk semua PBT di Malaysia ni. Okay, InsyaAllah kita akan cuba tengok sebab untuk makluman Tuan, FRGS grant yang kita adakan sekarang ni adalah FRGS, Fundamental Research Grant Scheme. Jadi kita akan melihat dulu di peringkat fundamental. Okey, di peringkat fundamental. Jadi hasil daripada temubual dan juga result daripada apa yang kita buat ni kita akan kongsi bersama dengan Majlis Bandaraya lah. Sekiranya Majlis Bandaraya rasa perlu data untuk diketengahkan dan sebagainya. So, kita tak sure how effective and how accurate, but we try to do our best analysis lah, because of this is a qualitative research, bukan quantitative. But bila you Cik Iwan kata berkaitan dengan monitoring, monitoring sebenarnya dia ada satu lagi fasa yang dinamakan sebagai PRGS selepas FRGS, which is Prototype Research Grant Research Scheme. So daripada FRGS, PRGS dia akan pergi kepada LRGS Long Research tu, yang tu ambil masa dalam 3 tahun. Di peringkat prototype mungkin kita boleh duduk panggil 4 PPT ni, kalau kata saya boleh dapat untuk second PRGS scheme, which is yang tu kita boleh invite sekali macam Cik Iwan dan PIC expert untuk duduk dalam kita punya team untuk kita develop. Jadi bila Cik Iwan kata macam tu, sebab semalam saya ada kelas dengan pelajar saya, sebab saya pun lecturer IT. Jadi tentang monitoring ni sebenarnya kita dah berada di dalam era smart, iaitu berada di dalam industrial revolution punya era. So kita dah lama tinggal era digital, which is kita tak boleh, yang sekarang ni which is smart system boleh comply dengan artificial intelligence. Jadinya smart system maksudnya pokok itu diberi tagging ataupun RFID, live punya RFID.
So bila kita pergi buat pengukuran dan sebagainya, technician atau kita boleh kata technician pokok ataupun whatsoever lah pegawai itu menggunakan satu remote ataupun satu sistem dia akan masukkan kriteria kenapa pokok itu apa terjadi pada pokok itu dan sebagainya. Data-data tu akan dihantar full pergi kepada satu main system which is mungkin Cik Wan sebagai pengarah akan melihat pokok ni dapat, then you boleh terus send decision kepada pekerja tersebut what to do next, yang macam tu. Tapi sistem tu maksudnya kita kena ada orang kata satu investment nanti kita tengoklah investment tu yang macam mana supaya kita bersama-sama boleh create satu sistem yang boleh digunakan pakai secara holistik. Memang ceritanya ni agak panjang, tetapi kalau kita betul-betul buat dan projek ini kita jalankan, saya rasa insyaAllah we can develop product and deliver to all the local authority and everybody happy. Dan sistem itu boleh ditambah baik pada masa ke semasa. Biasalah, main dengan IT ni juta-juta tu biasa lah. Memang. Tapi Alhamdulillah kalau kita kata bila sistem tu siap, boleh diguna pakai, every layer got the sistem, dia orang happy, dia orang boleh buat dan sebagainya. Macam sistem inventory yang kita pakai lah, yang Ipoh pakai. Sebenarnya kita tak ada cost. Okay. Sebab kita guna memang bahagian IT MBI lah yang developkan sistem tu based on kita punya demand lah. Yes, betul. Kita cuba mengutip untuk kita ni lah. Which is system definitely lah, kalau first run, second run, third run tu dia memang takkan establish dan dia takkan cantik. So lama-lama having di upgrade dan sebagainya dia akan menjadi lebih baik lah. Okay, saya rasa itu saja pertemuan dan perbualan kita pada pagi ni. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak MBI dan terima kasih juga kepada Cik Iwan kerana sudi bersama-sama pertemuan kita pada pagi ini. Sampaikan juga salam kami kepada YDP MBI dan insyaAllah Datuk Wanda. Surat penghargaan tu lambat sikit lah sebab sebenarnya saya dah buat, tetapi bila PKP ni tengah fikir jugalah nak pakai letterhead faculty ke, nak sign saya ke apa ke, jadi pakai jam. InsyaAllah saya akan isukan surat penghargaan kami kepada MBI atas kerjasama yang diberikan. InsyaAllah kita akan jumpa daripada masa ke semasa. PM Dr. Noraini ada apa nak ucapkan sama ayah ke apa? Nak pergi jumpa Cik Iwan, nak minta buku Bucida. Mari. Boleh. Post. Boleh post juga. Okey. Kano memang rajin turun Ipoh. Nanti nombor Cik Iwan saya simpan lah Boleh. Dulu suka turun pergi Ipoh sebab anak saya buat lanskap dekat Seri Iskandar. UiTM. Jadi itu. Jadi itu yang selalu pergi ke sana. Itulah, so saya juga sebagai salah seorang daripada ahli penyelidik di bawah tim ni led by Dr. Sophie mengucapkan terima kasih banyak-banyak di atas sama walaupun kita tak boleh jumpa secara dekat-dekat tapi jauh-jauh pun office to face juga. Terima kasih banyak-banyak juga pada Jaza, Dr. Sheila, Dr. Sophie, Cik Iwan. Dan seterusnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Okay, walaupun kita tak boleh mengunjung tapi itulah dia, kadang-kadang di sebalik apa yang kita nampak kekangan itu kadang terselindung kita kata barakah ataupun ketentuan Allah yang kita tak tahu apa dia punya hikmahnya. Okay, so saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Cik Iwan. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jaza. Ya.